Okay, Dr. Florence, I have to conduct this session in Malay, so kindly allow me. Thank you. Okay, Encik Zaki, saya nak kenalkan Encik Zaki dulu. Kalau saya silap dekat mana-mana tu, betulkan saya. Okay. Encik Zaki ni yang berasal dari Kota Baharu, Kelantan, mula menebarkan sayapnya untuk menulis pada tahun 1990 dan sehingga sekarang. Encik Zaki yang mudah dikenali sebagai penerima puluhan, Encik Zaki ratusan puluhan anugerah terunggul sastra kebangsaan. Okey, sehingga kini beliau telah menghasilkan 2 buah novel remaja, 5 buah novel umum, 9 buah novel kumpulan cerpen, 4 buah kumpulan sajak, sebuah buku biografi dan 7 buah kumpulan esei sastra, budaya, teater, filem, falsafah dan politik. Banyak sangat. Okey, kini saya menjemput penulis Nusantara kita, Encik Zaki, untuk memberikan penerangan lanjut mengenai contemporary sastra bahasa Melayu. Encik Zaki, dipersilakan. Terima kasih Lawa, juga teman saya Navin dan semua peserta yang ada pada hari ini, dan Dr. Florence, semua bekerjasama untuk memastikan terjemahan dapat menterjemahkan pula karya-karya bahasa Melayu. Ya. Sudah ada perbincangan dengan Cik Navin. Saya mungkin menerangkan sedikit tentang latar belakang sastra Melayu, sastra Melayu moden. Dia panggil sebagai kesastraan Melayu moden. Dia berlanjutan daripada sastra Melayu tradisional yang datang daripada, ada slide okey, yang berlanjutan daripada lamalah sejarahnya, sejarah dari kemudian dari pantun, dari hikayat dan sebagainya, dan pengaruh-pengaruh terdahulu tu kita lihat pelbagai pengaruh dari negara China dan banyak juga pengaruh dari India, Sanskrit, kerana antara dua karya besar dalam kesusastraan Melayu pada ketika satu masa dulu adalah Sri Rama dan Mahabharata yang masuk menjadi sebahagian daripada budaya seperti dalam wayang kulit terutamanya, yang menggunakan cerita-cerita daripada Sri Rama. Itu termasuk dalam sastra tradisional yang kemudian yang asli datang daripada pantun dan sebagainya, dan ada juga hikayat-hikayat yang berkisah tentang sultan-sultan pada zaman dahulu. Okey, ini yang saya bentangkan di Chennai Book Festival, not Vishnupuram, Pesta Buku Chennai tu, Chennai Book Fest, yang baru-baru ini saja, tentang next, tentang melihat kepada secara tak langsung kepada sejarah perkembangan sastra moden. Jadi pasal boleh next, okey. Jadi sastra moden mungkin bermula pada sekitar awal abad ke-20, hasil daripada perkembangan sastra moden di Eropah lah, terutamanya perkembangan formalism dan sebagainya. Tetapi sastra moden ni bukan masuk secara langsung dari Eropah, walaupun banyak pegawai-pegawai Inggeris yang terlibat dalam mengkaji sastra Melayu, terutamanya Swettenham dan sebagainya, ramai Wilkinson. Tapi sastra moden ni banyaknya terpengaruh dari Indonesia. Kalau baca yang Lupoyeh tu, sebenarnya dari segi sastra Melayu, kemudian sastra Mahua, mereka juga banyak hubungan dengan Indonesia pada ketika itu. Dan begitu juga sastra moden, kesusastraan Melayu moden juga banyak datang daripada pengaruh di Indonesia yang ketika itu terlebih dahulu berkembang sastra modennya.
pengarang-pengarang yang besar di Indonesia ketika itu, yang disebut juga dalam Lupuyeh ketika itu dia bersama sastrawan negara Abdullah Hussein dan juga Khairi Anwar. Khairi Anwar di Indonesia. Mereka berkawan sebenarnya. Tapi Lupuyeh akan pergi kepada sastra Mahwa, Khairi Anwar sastra di Indonesia dan Abdullah Hussein sastra Melayu. Tapi ketika itu agak menarik, mereka dapat bertemu pada satu titik, tiga sastrawan besar ni dapat bertemu pada satu titik. Jadi kalau kita dilihat bahawa sastra moden ni dan kesusahan Melayu moden ni memang perkembangannya datang pengaruh-pengaruh dari Indonesia dulu yang berkembangkan. Jadi kalau kita lihat bahawa dalam tahun 1930-an perkembangan kesusahan Melayu moden ni berkembang di sini, Tanjung Malim. Ketika itu dikenali sebagai Institut Perguruan Tanjung Malim, itu Sultan Idris, SITC, Sultan Idris Training College di Tanjung Malim. Di situlah maknanya di peringkat awal perkembangannya dibawa oleh guru-guru yang ada di situ, yang mengambil alih peranan kesusahan Melayu dari golongan yang berpendidikan Timur Tengah. Sebelum itu lahir penulis-penulis yang datang dari Timur Tengah, Syed Sheikh Al-Hadi, ramai lagi ketika itu yang membawa pengaruh-pengaruh daripada Timur Tengah. Jadi untuk mendapatkan satu kesusahan moden yang kita kata pure, yang berasaskan kepada suasana tempatan, dia bermula di SITC ni, di Tanjung Malim, yang lahir daripada golongan guru. Golongan guru memperkenalkan antaranya penulis-penulis seperti bukan Christmas, ada penulis-penulis yang ada di Harun Aminur Rashid dan sebagainya, dan juga Zakbar juga ketika itu ada di situ yang menghasilkan. Dan kebanyakan karya-karya moden ketika itu bergerak dalam jalur realism, iaitu sangat dekat dengan rakyat, menceritakan tentang kemiskinan rakyat dan sebagainya, yang mengalihkan watak protagonis. Kalau hikayat zaman dahulu dia lebih kepada raja-raja, tapi sastra moden ni dia mengalihkan watak utamanya, cerita-ceritanya kepada orang-orang biasa, orang-orang biasa, daripada kalau hikayat dahulu mengambil kepada kita sebut sebagai grand narrative, tapi sekarang dia pergi kepada lebih kepada cerita-cerita umum. Okay, next. Kemudian dalam tahun 1940-an, gerakan sastra sudah muncul menjadi satu gerakan, satu luahan ekspresi golongan-golongan penulis terhadap sikap nasionalismenya, sikap politik, mula termasuk sikap politik ketika untuk lebih kepada untuk kemerdekaan, menentang Inggeris, penjajahan Inggeris dan sebagainya, menuntut kemerdekaan ketika itu. Okey, next. Jadi kalau 40-an tu kita tengok antara tokoh penulis yang terkenal pada masa itu ialah Pak Sako, Ishak Haji Muhammad, yang menceritakan tentang dua novelnya, Putera Gunung Tahan dan Anak Mak Lela Gila. Itu menceritakan bagaimana penduduk tempatan memperbodoh ataupun mengalahkan orang putih, penjajah Inggeris dengan cara yang tertentu. Itu ada dalam cerita. Itu mungkin antara novel pertama yang memberikan satu cerita yang bersifat satira, bersifat sinis terhadap penjajah Inggeris ketika itu. Kemudian dalam tahun 50-an, ada satu sebelumnya ada satu miss satu slide, tak apa. Selepas era 40-an, dalam era 50-an, sastra lebih banyak berkembang di Singapura. Kerana Singapura menjadi seperti capital city ataupun hub kepada perkembangan percetakan, pentadbiran dan sebagainya. Ketika itu utusan Melayu berada di Singapura dan juga banyak pencetak-pencetak di Singapura, yang kemudian melahirkan satu kumpulan penulis yang besar pada ketika itu yang disebut sebagai Asas 50.
yang ditubuhkan oleh Christmas, ramai lagi di situ ada nama-namanya yang ditubuhkan Ishak Masaid. Kemudian antara yang awal adalah Christmas, Sama Ismail, Jimmy Asmara, Masuri SN, Surat Mamakasan dan sebagainya di Singapura. Jadi tokoh-tokoh Ashraf yang menubuhkan Usman Awang, antara tokoh penting dalam Asas 50, Usman Awang. Usman Awang ni dia betul-betul yang kita kata pro rakyat, yang akhirnya agak terlihat aliran kirinya. Mereka inilah yang memperkenalkan satu moto yang disebut sebagai sastra untuk masyarakat. Sastra untuk masyarakat. Jadi sastra kita ikut diasaskan oleh Asas 50 ini untuk menghasilkan satu bentuk karya sastra yang mendekati rakyat, yang mengangkat masalah rakyat, kemiskinan, menentang penindasan daripada pemerintah, daripada Inggeris dan sebagainya. Jadi 50-an adalah peringkat kematangan sastra moden yang memperlihatkan karya-karya sastra bergerak seperti mana sastra-sastra moden di dunia. Jadi dia menggunakan bahasa yang mudah difahami oleh semua dan mengangkat masalah-masalah rakyat dan melancarkan satu gerakan untuk menjadikan sastra itu sebagai wadah untuk meluahkan segala masalah penindasan yang dialami oleh rakyat marhin. Jadi kalau kita lihat karya-karya ketika itu Asas 50 banyak mengangkat kisah-kisah rakyat, terutamanya penentangan terhadap golongan yang berkuasa, tak kira sama ada penjajah Inggeris ataupun golongan feudal Melayu. Bahkan pemerintah Melayu yang boleh dikatakan berada di bawah telunjuk Inggeris dan sebagainya. Jadi Asas 50 banyak mengangkat karya-karya yang bersifat realism yang bergerak untuk mengangkat masalah rakyat, perjuangan rakyat. Dan mereka juga datang daripada golongan guru, golongan wartawan. Asas 50 banyak daripada golongan guru dan golongan wartawan. Dan Asas 50 menjadi satu penanda aras kepada gerakan sastra moden. Boleh dikatakan tanpa Asas 50, sastra moden ni seperti sastra Melayu moden ni seperti tak awang-awang. Jadi Asas 50 lah yang dikatakan memberi acuan kepada sastra Melayu moden. Sangat besar peranan Asas 50 ketika itu, yang kebanyakan dibarisi oleh golongan muda yang berusia 20-an saja. 20-an saja. Ketika ditubuhkan Usman Awang baru 23 tahun, Christmas baru 24 tahun, masih muda. Yang paling tua Christmas 24 atau 25 tahun. Yang lain dalam usia 21 hingga 23 tahun saja ketika itu ditubuhkan. Kemudian selepas Perang Dunia Kedua, okey, ni di Singapura. Okey, next. Ini Angkatan Sastra 50. Yang saya terangkan tadi, yang dipimpin oleh Christmas dan Usman Awang dan sebagainya. Okey, next. Okey, selepas Persekutuan Tanah Melayu, Federation of Malaya mendapat satu kemerdekaan pada 1957, pusat sastra berpindah dari Singapura ke Kuala Lumpur. Universiti Malaya berpindah ke Kuala Lumpur. Begitu juga utusan Melayu berpindah ke Kuala Lumpur. Berita harian ketika itu juga mula ditubuhkan di Kuala Lumpur. Dan Dewan Bahasa ketika itu yang berada di Johor juga berpindah ke Kuala Lumpur. Jadi hub kepada kesasтрaan Melayu moden sekarang berpusat di Kuala Lumpur. Dan ketika itu sastra lebih kepada, okey, next, masih lagi dipimpin oleh golongan guru dan wartawan. Kemudian pada 19 ketika dalam era 60-an muncul Persatuan Penulis pertama, iaitu PENA, Persatuan Penulis Nasional Malaysia, yang juga diasaskan oleh kumpulan ataupun delegasi dari Asas 50. Jadi Asas 50 ni peranannya sangat besar dalam mengembang dan membangunkan sastra Melayu moden.
Mengapa Asas 50 menubuhkan persatuan? Kerana ketika itu pemimpin-pemimpin Asas 50 banyak berkhidmat di Dewan Bahasa dan Pustaka. Dengan tujuan ketika itu kerajaan menubuhkan Dewan Bahasa dan Pustaka untuk mengisi kemerdekaan dengan macam-macam lah agenda kerajaan dan sebagainya. Dan ketika itu apabila pemimpin-pemimpin Asas 50 dibawa masuk bekerja atau ke dalam kerajaan, maka mereka tak dapat menyuarakan banyak isu yang melihat mungkin kritikan terhadap kerajaan. Mereka tak dapat melakukan kritikan terhadap kerajaan secara langsung. Maka mereka menubuhkan Persatuan Penulis. Jadi kritikan-kritikan terhadap kerajaan dilakukan melalui gerakan Persatuan Penulis. Maka itu mereka menubuhkan Persatuan Penulis Nasional, itu PENA, untuk memperjuangkan sastra Melayu dan ideologi ataupun aliran mereka ataupun doktrin Asas 5 itu seni untuk masyarakat melalui persatuan. Kedua-duanya melalui Dewan Bahasa dan Pustaka, sebuah badan kerajaan, dan juga persatuan yang di luar kerajaan, institusi di luar kerajaan. Pada ketika itu muncul pertembungan antara dua aliran, iaitu seni untuk masyarakat dan seni untuk seni. Seni untuk seni diasaskan oleh Hamzah Hussein, seorang pengkritik filem yang menuliskan banyak karya. Antara karya yang terkenal adalah Rumah Itu Duniaku. Ya? Hamzah Hussein memperkenalkan seni untuk melihat bahawa memperkenalkan aliran penulisan yang kita kata keluar sedikit daripada perjuangan Asas 50 yang lebih bersifat rakyat dan sebagainya, tapi seni untuk seni lebih melihat kepada seni, bagaimana dia menggambarkan seni, dan kadang-kadang menghasilkan karya-karya yang tidak difahami oleh orang awam. Contohnya sajak-sajak yang dikemukakan oleh 3 orang penyair kabur. Ada muncul 3 orang penyair kabur yang menghasilkan sajak-sajak yang agak metafiction itulah, yang agak surrealism. Jadi seni untuk seni, tapi seni untuk seni ini tidak dapat bertahan lama. Gerakan seni untuk masyarakat Asas 50 itu lebih besar kerana mereka menguasai institusi, menguasai surat khabar. Jadi Asas 50 agak kuat dari segi pengaruhnya, dan mereka juga banyak terlibat juga dalam gerakan politik, Asas 50. Cuma Asas 50 ni dia bersifat kiri, agak kiri. Asas 50 ni agak kiri, dia agak radikal dan agak vokal terhadap isu-isu yang melibatkan rakyat. Okay. Kemudian next. Next. Okey. Pada 1970-an, gerakan sastra Melayu moden ini mula dibarisi oleh golongan-golongan penulis yang berpendidikan di universiti, berpendidikan tinggi. Jadi mereka memperkenalkanlah kita kata satu bentuk-bentuk aliran baru. Dalam konteks ini mungkin mereka cuba mengangkat sastra bahasa itu menjadi satu yang lebih canggih untuk membawa banyak pikiran-pikiran. 1970-an inilah yang mendatangkan aliran seperti Observe dan macam-macam, terutamanya dalam teater yang diperkenalkan oleh Densman, Hatta Azad Khan, Johan Jaafar. Ketika itu banyak menghasilkan teater-teater Observe, Bukan Bunuh Diri dan sebagainya lah. Banyak kerusi yang dihasilkan Bukan Bunuh Diri oleh Densman, lebih kepada teater yang pengaruh daripada absurdism, Waiting for Godot, macam itulah yang dihasilkan oleh Samuel Beckett dan sebagainya. Jadi aliran-aliran baru mula masuk yang mengubah sedikit haluan sastra moden yang lebih bersifat formalis, membawa karya-karya yang bersifat realism, mula masuk ke dalam aliran-aliran yang boleh dikatakan agak surrealism, stream of conscious dan sebagainya, mula masuk dalam tahun 70-an.
dan juga mula hadir penulis-penulis yang di luar asas 50. Asas 50 ni sangat kuat. Boleh dikatakan mafia dalam sastra Melayu. Dia menguasai semua sehingga anugerah-anugerah sastra pun diberikan untuk golongan mereka saja. Jadi mereka sangat menguasai sastra Melayu moden ketika itu. Tapi pada tahun 1970-an, 70-an mula datang penulis-penulis yang di luar asas 50. Antaranya Shah Nur Ahmad, Shah Nur Ahmad, Esosman Kelantan, Azizi Haji Abdullah, yang itu di luar asas 50. Yang datang Arenawati juga, yang datang dengan karya-karya yang kuat, tapi tidak mahu bergabung dengan asas 50. Dan kadang-kadang mereka ni membawa aliran seni untuk seni. Contohnya Shah Nur Ahmad, dia ada juga yang Shah Nur Ahmad antara penulis yang memperkenalkan magic realism, magic realism. Ketika itu Shah Nur Ahmad di Universiti Sains Malaysia, dia ada menulis satu artikel tentang realism magis. Dia antara orang yang bawa masuk magic realism, realism magis. Next. Okey. Pada 1980-an, gerakan sastra lebih kepada bersifat institusi. Bersifat institusi maknanya bersifat memenuhi kehendak-kehendak kerajaan dan sebagainya. Kerana itu mungkin gerakan sastra agak lesu dari segi kritikan terhadap politik dan sebagainya. Dan kita tahu 80-an Mahathir menjadi Perdana Menteri ketika itu dan banyak membawa pemodenan dan sebagainya, dan membuatkan sastra juga, Dewan Bahasa dan Pustaka memang agak menurut tidak ada lagi kumpulan-kumpulan seperti asas 50 dahulu yang kuat menyuarakan tentang suara rakyat dan sebagainya. Jadi pada 1980-an ni mungkin ketika itu institusi diberikan dana yang banyak menawarkan hadiah dan sebagainya, juga menerbitkan banyak buku-buku, dan penulis mungkin kita kata menjadi dependent kepada Dewan Bahasa. Jadi mereka juga mengikut apa yang dikehendaki oleh Dewan Bahasa, dalam kata yang lain ialah sejajar dengan kehendak pemerintah. Maka ketika inilah muncul golongan penulis muda yang banyak menentang, tetapi mereka menentang di luar institusi, tapi tetap jugalah ditekan secara haluslah oleh institusi. Jadi gerakan sastra pada kita muncul dari segi aliran-aliran dah mula banyak juga datang, kumpulan-kumpulan antaranya mungkin yang bergerak di central market tu dia banyak menghasilkan macam sajak-sajak, kembali cuba menghasilkan sajak-sajak marhen lah, sajak-sajak yang menyuarakan suara rakyat, antaranya Pian Habib dan sebagainya, Sani Sudin. Kemudian lahirlah penyair-penyair 80-an yang menjadi kita kata asas pula kepada perkembangan sastra pada 90-an, anak-anak muda pada 1990-an. Okey, 90-an next. Jadi pada 1990-an ni boleh dikatakan hasil-hasil sastra itu bergerak seperti mencari balik kita kata hal-hal jiwa yang semakin hilang. 90-an kita menyaksikan pertumbuhan ekonomi yang maju, yang meningkat. Jadi lahirlah penulis-penulis 90-an yang cuba kembali kepada hal-hal ketuhanan, kejiwaan dan sebagainya, yang cuba lari daripada kepesatan pembangunan. Dan saya antara penulis yang hadir pada tahun 90-an yang menghasilkan sastra-sastra yang karya sastra yang agak melanggar konvensi, yang melanggar konvensional. Saya bersama Zain Kasturi, Muhammad Darussuddin Suki, Masli NO, Dain Ramli Akir, Azmah Nordin, kita datang dengan satu bentuk sastra yang menulis sesuatu yang sangat abstrak, absurd dan kadang-kadang bersifat metafiction dan sebagainya, sehingga dikritik oleh pengkritik kita itu sebagai
sastra yang tak difahami oleh sesiapa. Sastra yang kita kata melarikan kalayak, kerana tidak datang dengan bahasa yang mudah. Kami menggali bahasa-bahasa lama dan sebagainya, memasukkan dalam sastra. Dia cuba mencari satu identiti yang hilang di dalam kepesatan pembangunan. Jadi cuba balik mencari identiti, mencari bahasa-bahasa yang arkaik, mencari cerita-cerita yang cuba mencari hubungan jiwa dan sebagainya. Dan itu lahir sastra-sastra yang bersifat, yang disebut masa itu bersifat eksperimental. Eksperimental yang banyak juga datang dengan stream of consciousnya, dengan surrealism dan sebagainya pada 1990-an. Okay, next. Kemudian pada tahun 2000, apabila golongan 90-an ni kembali balik kepada penulisan-penulisan yang bersifat lebih kompromi dengan pembaca, dengan cerita-cerita yang lebih kepada realism, yang bercerita dengan kisah masyarakat balik. Kemudian datanglah penulis-penulis muda, penulis-penulis antara yang nama yang besar ketika itu ialah Faizal Tehrani, Muhammad Syafi'i dan sebagainya, yang banyak kepada kita kata datang dengan fiksyen-fiksyen yang lebih bersifat sejagat. Dia tidak lagi menggunakan latar tempatan, tapi menggunakan latar, pelbagai latar, termasuklah science fiction dan sebagainya, ya. Fantasi, futuristik pada tahun 2000, dan anak-anak muda yang penulis-penulis yang lahir pada ketika itu mula menggunakan sastra sebagai platform untuk menyatakan pendirian mereka dengan secara yang agak kabur juga sebenarnya. Dia tidak secara langsung seperti Asas 50. Dan kita tengok bahawa perubahan landscape kesastraan moden pada tahun 90-an dan 2000 ini, kebanyakan penulis datang daripada aliran sains. Bukan lagi daripada guru, bukan lagi daripada penuntut-penuntut pengajian tinggi dari aliran pengajian Melayu, daripada pengajian bahasa, tetapi datang daripada aliran sains, ya. Macam Dr. Fakrazi adalah merupakan doktor pakar mata. Juga Rebecca Ilham seorang jurutera, engineer. Syahril juga seorang engineer. Azrin dari seorang arkitek. Jadi banyak kita melihat bahawa antara 2000 sehingga 2020 ni, contemporary sekarang ni banyak melahirkan penulis-penulis yang semuanya datang bukan daripada aliran sastra lagi. Semua daripada aliran sains, dan kebanyakannya golongan profesional seperti doktor perubatan, engineer, sains komputer, arkitek dan sebagainya. Kalau kita lihat sekarang dalam konteks sastra Melayu ni, semuanya yang nama-nama yang ada bukan daripada aliran sastra, bukan daripada pengajian Melayu. Aliran pengajian Melayu kalau di UF pun tak tahu. tak tahu sastra. Kalau Azrin tu seorang arkitek, kalau Syahril tu seorang engineer. Bukan berkisar lagi kepada isu masyarakat tempatan, tapi melihat kepada seluruh dunia. Dan mereka ni lebih terbuka untuk menerima sastra tanpa sepadan. Maknanya mereka mula membaca karya-karya sastra. Kerana itulah ketika ini saya cuba menterjemah mungkin sastra kami selepas ini. Dalam golongan muda ni mereka banyak menerima tanpa prejudis. Mereka lebih naif dalam melihat kepada dunia sastra tanpa perbezaan politik dan sebagainya. Jadi mungkin ini satu suasana yang agak menarik, senario yang agak menarik dalam contemporary ini, yang mana generasi-generasi muda mereka agak terbuka untuk menerima bentuk sastra tanpa memperkirakan itu boleh dapat bahasa apa dan sebagainya. Jadi itu adalah satu hal yang positif dalam perkembangan sastra Melayu moden ketika ini. Cukup ke masa? Saya ada satu slide tapi mungkin boleh bagi secara ringkas ya. Ada satu slide yang saya terlibat dalam penyelidikan di bawah Dewan Bahasa dan Pustaka
yang mana kami dalam beberapa kumpulan menuliskan tentang sejarah kesusastraan Melayu moden, cerpen, puisi, novel dan drama, juga esei, kritikan dan sebagainya. Ini kajian ini dijalankan oleh Dewan Bahasa dan saya salah seorang penyelidik dan mungkin akan terbitkan dalam tahun ini ataupun tahun hadapan. Next. Itu lebih pada aliran yang mudah kita faham. Next. Ini biasalah kita dah tahu realism. Dan next. 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 Banyak juga dalam sastra Melayu mereka gemar juga menggunakan macam magic realism, metafiction, macam-macam bentuk yang ada sekarang. Okay, next. Okay, next. Okay, ini melihat khusus pada tahun 2000. Pada tahun 2000 kita melihat masih banyak lagi. Ini antara nama-nama penulis yang menuliskan karya-karya yang bersifat mudah dibaca, yang bersifat realism. Antara nama-nama yang sebut kita Ismail, Nurina Hassan. Ini semua yang pengarang-pengarang senior. Pada tahun 2000 mereka telah menjadi pengarang-pengarang senior. Mungkin tahun 50-an pengarang penulis-penulis muda lah, 60-an. Ada sekarang ini kalau kita lihat daripada perspektif 2000, mereka inilah pengarang-pengarang senior. Okay, next. Kemudian Fatimah Busu. Fatimah Busu antara penulis yang kuat menghasilkan karya-karya yang bersifat rakyat dan sebagainya. John Calan penulis dari Sarawak, banyak mengangkat kisah-kisah pribumi Sarawak. Impian Pupai dan Prasad Echai adalah penulis yang berketurunan Siam. Dan Malik Ghazali adalah satu penulis yang banyak mengisahkan kisah-kisah yang realism yang sangat tegalah kisah dicokek. Apabila saya membaca novel Si Gandhi iaitu dia Nabi diterjemahkan, saya membandingkan dengan kisah yang ditulis oleh Malik Ghazali dalam Cokit Road. Cokit Road kita punya ke macam mana ada punya tu. Jadi menarik gambaran-gambaran yang diberikan. Kerana itu apa yang ditulis oleh Nabi itu sama dengan apa yang ditulis oleh Malik Ghazali. Awang Kumurali dia penulis di Sarawak. Dan juga Johan Jaafar ini sebenarnya adalah tokoh korporat sekarang ni. Tan Sri Johan Jaafar, bekas pengurusi media Prima. Johan Jaafar ni sebenarnya seorang pelopor aliran absurd sebenarnya tahun 70-an. Dia banyak giat dalam teater. Okay, next. Ini untuk aliran yang saya sebenarnya bergerak di luar aliran realism. Orang kata pembaca tak faham, Tuhan pun tak faham, dia sendiri pun tak faham. Itu banyak aliran yang meneroka betul. Kemudian muncullah kumpulan-kumpulan daripada 90-an disebut mungkin postmodernism, ditulis oleh mana sekarang disebut postmodernism. Yasmin Maknali penulis dari Sabah, juga dari Sarawak, dan Faizal Tarani yang lebih kepada historisism baru, banyak mengangkat sejarah yang agak tulis yang agak vokal, dan banyak menentang establishment. Okey, Syahari ini adalah seorang jurutera. Ini adalah pengarang yang mapan dalam tahun 2000. Mereka sudah menjadi nama penulis-penulis mapan lah dalam tahun 2000. Dan juga banyak juga penulis-penulis yang mengangkat karya-karya yang mengangkat etnik seperti seperti Iban, Kadazan dan sebagainya. Ini penulis-penulis generasi ketiga yang sekarang bergerak di luar institusi. Mereka tidak lagi bergantung pada Dewan Bahasa. Mereka ada banyak rumah penerbitan kecil sendiri dan mereka dengan gaya-gaya yang tidak lagi terikut dengan keperluan yang ditetapkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Keperluan ditetapkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka ni kononnya mesti ada nilai-nilai murni, tidak boleh sensitif, tak boleh mengkritik itu, tak boleh mengkritik ini. Jadi budak-budak muda bosan dengan itu semua, mereka keluar dan mereka tulis apa mereka suka. Okay, yang lain next.
Habis okey. Ini nama-nama penulis lah yang datang dengan karya-karya yang bersifat kita kata dongeng, wit. Okey, next. Habis dah. Next. Habis jadi itu boleh dikatakan secara ringkas gambaran tentang perkembangan kesusastraan Melayu moden. Perkembangan sekarang kita melihat bahawa golongan generasi muda ni mereka tidak mahu lagi terikat dengan institusi. Mereka bergerak di luar institusi, baik di luar institusi dalam bahasa, baik di luar institusi bersifat universiti pengajian tinggi. Mereka tidak ada lagi dulu gerakan sastra banyak di universiti, di institusi, tapi sekarang tak ada lagi. Mereka bergerak di luar. Suka hati dia lah nak buat apa, dia tulis apa semua, dan ada rumah-rumah penerbitan sendiri, dan paling mudah mereka bergerak secara dalam talian online. Mereka dah ada macam portal tukang puisi, macam-macam yang ada sekarang ni, yang menyaksikan penulis-penulis muda ni menggunakan banyak kemudahan internet dan sebagainya ni, digital, untuk menghasilkan karya-karya tanpa lagi terikat kepada institusi ataupun apa-apa yang ditetapkan oleh nilai-nilai yang ditetapkan oleh pihak-pihak tertentu. Jadi kita melihat bahawa perkembangan sastra Melayu moden sekarang dia bergerak jauh mencapah, terbuka dan tidak boleh dikawal. Itu saja ya. Terima kasih. Mungkin itu sedikit pengenalan. Okay. Encik Zaki, memang terharu juga. Banyak benda dan secara mendalam dengan komprehensif lagi. Terima kasih Encik Zaki atas ucapannya.